Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat latihan untuk tajuk ubahan. So, kita akan buat latihan untuk ketiga-tiga jenis ubahan lah. Kita tahu ubahan ada ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Okey, kita mula dengan soalan yang pertama. Kalau kita tengok dekat sini, ini ubahan secara langsung. Okey, dan di mana kita ada E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2F dan kuasa 3G. Okey, jadi kalau kita buat hubungan dia dekat situ, kita akan tulis E dulu. E dulu. So, kita ada E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2F. Kita ada simbol punca kuasa 2F. Dan kita ada kuasa 3G. Kita ada kuasa 3G, maksud dia G kuasa 3 lah. Bila ada punca tu, maksud dia kena ada simbol punca. So, punca kuasa 2. Dan satu lagi, yang ini kuasa 3G ni tak ada simbol punca. Okey, ini hubungan dia. Tapi sebab kita nampak ada number dekat sini. Kalau kita tengok, kita ada number dekat sini. Kita ada E512. Okey, sorry. So, kita ada E512 dekat sini. Kita ada F16, dan kita ada G4. Okey, jadi kita tahu kita kena buat pemilahan. Jadi langkah pertama kita akan buat pengirahan. Langkah 1, so kita buat dia punya persamaan. Kita salin yang sama, E, cuma kita ubah simbol kepada sama dengan. Okey, bila kita nak buat pengiraan, kita kena ada pemalar yang kita masukkan sebagai nilai K dekat situ. Okey, lepas tu kita akan salin semulalah persamaan dia. Simbol semua. Jadi kita masukkan semua nombor ataupun data yang kita highlight warna kuning tadi. Jadi kita ada E512 sama dengan K. Okey, lepas tu kita ada F tadi, punca F kita masukkan 16. Kita ada G4 kuasa 3. Jadi kita selesaikan, kita ada 512 sama dengan K. Punca 16 kita ada 4. 4 kuasa 3 kita ada 64. And then kita selesaikan lagi, 512 sama dengan K. Okey, 4 darab 64 kita ada 256. Kita ada 256 dekat sini. Okey, jadi kat situ kita akan dapat nilai K. Maka K kita sama dengan, kita salin yang tak ada K dulu, 512, and then kita bahagikan dengan 256 yang duduk sebelah K ni. Jadi kita akan dapat nilai K kita sama dengan 2 bila kita bahagikan. Jadi apa kita nak buat dengan K2 ni? Tujuan kita nak K sama dengan 2 ni kita masukkan ke dalam persamaan yang asal. Jadi bila kita masukkan dalam persamaan yang asal, kita akan dapat langkah 2. Okey, E sama dengan K tu kita dah ubah dia jadi 2. Kita tak perlu tulis K lagi. Punca F G kuasa 3. Itu tujuan kita cari K sama dengan 2 tadi. Okey, jadi data yang kita ada dekat sini, kita dah ada data dekat sini, hitung nilai F apabila E1750 dan G sama dengan 5. Itu set yang kedua. Set data yang pertama tadi yang kita highlightkan warna kuning tadi. Set data yang kedua kita highlightkan warna hijau. Jadi kita masukkan E1750 sama dengan 2. Okey, punca F kita kata hitung nilai F. Jadi punca F tu yang kita nak cari, nilai F. Dan G sama dengan 5, kita masukkan 5 kuasa 3. Boleh? Okey, jadi kita ada situ 1750 sama dengan 5 kuasa 3. Kita ada 5 kuasa 3. Kita ada 125. 5 kuasa 3 dekat sini 125. And then kita dah harapkan dengan 2 dekat depan ni. So kita ada 250 punca F. Boleh?
Okey, jadi kita salin dulu punca F. Kita salin dulu punca F dekat situ. Sama dengan, okey, salin dulu nombor yang tak ada F. 1750. And then bahagi dengan nombor yang duduk di sebelah F. Bahagi dengan 250. Jadi kita dapat punca F kita berapa tu? 1750 bahagi dengan 250, kita ada 7. 1750 kita bahagi dengan 250, kita ada 7. Maka kita ada F sahaja. Punca bawa ke sebelah, dia akan jadi kuasa 2. So 7 kuasa 2, kita ada 49. Jadi itu sebenarnya kita ada 2 step dekat situ lah untuk ubahan secara langsung. Okey, jadi yang ini pun sama juga, contoh ubahan secara langsung. Okey. So yang ini boleh cuba buat sendiri. Okey. Senang jadikan macam ni. Ini soalan 1, ini jadikan soalan 1. Yang ini kita jadikan soalan nombor 2. Ini soalan nombor 2. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3. Ini soalan nombor 3. Okey, diberi D berubah secara sonsang. Tadi kita tengok secara langsung, sekarang kita tengok dia berubah secara sonsang. Boleh? Okey, bila berubah secara sonsang, kita tengok huruf D berubah secara sonsang dengan M kuasa 3. Okey, jadi kita salin D dulu. Kita salin D dulu. D, simbol berubah secara sonsang dengan M kuasa 3. Apa maksud dia sonsang? Kita tak boleh terus tulis M kuasa 3. Kita mesti tulis 1 per M kuasa 3. Itu maksud dia berubah secara sonsang. Sama juga kita nampak ada number dekat sini, D72 dan M2. Maka kita ubah hubungan ini kepada persamaan. Jadi langkah 1 kita ubah D sama dengan K per M kuasa 3. Sebab K darab 1. Sebenarnya dia macam ni. Sebenarnya dia macam ni. Kita ubah K. Kita tulis macam ni lah sepatutnya. Okay. D sama dengan K. And then sebelah dia 1 per M kuasa 3. Okay. Jadi itu kita tulis D sama dengan K per M kuasa 3 lah. Okey. Jadi sekarang kita masukkan number. D sama dengan 72. K yang kita perlu cari. Dan M ada 2 kuasa 3. Follow dia punya formula. Jadi kat situ sekarang kita ada K sama dengan 2 kuasa 3 darab 72. Kita bawa ni naik atas kan. Kita darabkan dia. Jadi K kita 2 kuasa 3, 8. 8 darab 72 sama dengan 576. Okey, jadi K inilah yang kita nak bawa masuk semula ke dalam persamaan ni supaya kita dapat buat langkah 2. So langkah 2 kita salin semula D sama dengan K, kita ubah dia jadi ataupun kita salin yang kat sini lah, lebih mudah kan. So D sama dengan K, tadi kita ubah dia jadi 576 per M kuasa 3. Okay, jadi kita punya soalan sekarang, soalan kita sekarang dia tanya okey, hitung nilai M jika kita adalah 9. Okey, jadi kita masukkan hitung nilai M jika D 9. Jadi kita masukkanlah D 9 sama dengan 576 per M kuasa 3. Jadi kita bawa M ni ke atas. So dia akan jadi 9M kuasa 3 sama dengan 576. M kuasa 3 sama dengan 576 bahagi 9. Kita ada 576 bahagi 9. Kita ada 64.
maka M kita kuasa 3 bawa ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 3 64, maka kita dapat 4. Okey, jadi M kita sama dengan 4. Okey. So ini masukkan untuk pergi langkah 2. Okey, itu untuk ubahan secara songsang. Okey, jadi kat sini kita jadikan ni soalan nombor 4. Okey, jadi pelajar boleh cuba untuk jawab ubahan secara songsang lah. Diberi Y berubah secara songsang dengan punca X. Buat hubungan dia dulu and then tulis persamaan, masukkan semua nilai. Yang penting cari K dulu untuk langkah 1 and then masukkan ke dalam langkah 2 lah. Okey, lepas tu kita tengok pada ubahan secara bergabung. Ini ubahan secara bergabung. Okey, cikgu kecilkan sikit gambar ni. Okey. Diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, so kita ambil yang itu dulu. Diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So macam mana dia punya simbol dia? Simbol dia, kita ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So dia tak ada satu per. Sebab secara langsung dia sebaris je. Okey, dan secara songsang dengan Z kuasa 3. So bila secara songsang tadi kita ada satu per Z. Dia di bawah. Jadi kita kena tulis secara songsang, letak dia di bawah per Z kuasa 3. Boleh? Jadi bila kita nak buat pengiraan, kita akan masukkan huruf K dalam persamaan. Maka kita ada Y sama dengan K X kuasa 2 per Z kuasa 3. Jadi tugas kita sekarang, kita masukkan semua data yang ada. Kita ada Y16, kita ada X6 dan Z3. Okey, so yang ini ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z tu, inilah. Inilah dia. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, so kita dapatlah formula kita dekat bawah ni lah. Okey, jadi kita masukkan nombor-nombor yang kita dah highlightkan warna hijau tu untuk kita cari nilai K. Jadi Y sama dengan 16, sama dengan K yang perlu kita cari. X kuasa 2 kita ada 6 kuasa 2 per Z kuasa 3 kita ada 3 kuasa 3. Jadi kita ada dekat situ 3 kuasa 3 bawa ni atas. 3 kuasa 3, 27. So kita ada 27 darab 16 sama dengan 6 kuasa 2, 36 darab K, 36K. Kita ada 36K sama dengan 27 darab 16. 27 darab 16 kita ada 432. Maka K kita, ambil nombor yang tak ada K, 432 bahagi nombor yang duduk di sebelah K, 36. Maka K kita adalah 432 bahagi 36, kita ada 12. Jadi apa gunanya nombor K12 ni? Kita nak masuk dalam step yang kedua, kita salin semula formula yang ini. So kita ada Y sama dengan 12 iaitu K tadi. X kuasa 2 per Z kuasa 3. Boleh? Okey. So jadi kita masukkan pula, kita ada nombor dekat sini. Hitung nilai X apabila Z 2 dan Y 37.5. So hitung nilai X apabila Z 2, Y 37.5. So kita masukkanlah, jangan salah masuk. 37.5 sama dengan 12. Nilai X yang kita nak hitung per dengan Z tadi 2 kuasa 3. Jadi kita bawa 2 kuasa 3 naik atas. Kita ada 2 kuasa 3, 8. 8 darab 37.5 sama dengan 12X kuasa 2. Okey, jadi kita ada 12X kuasa 2 sama dengan 8 darab 37.5 sama dengan 300. X kuasa 2 sama dengan 300 bahagi 12. So, sama
5. So ini adalah soalan nombor 5. Maka kita boleh cuba jawab untuk soalan nombor 6 untuk ubahan secara bergabung. Okey. Okay, so sampai situ aja kita buat latihan yang itu dulu. Nanti cikgu akan bagi soalan yang seterusnya untuk penyelesaian masalah yang membabitkan lebih banyak data lah. Untuk kita akan cuba tengok penyelesaian masalah, lebih banyak data digunakan untuk soalan ubahan ni. Okay, so sampai ni aja. Assalamualaikum. Terima kasih.